Hai semua. Hai semua. Okay. Hari ini kita ada sesi ya, sesi e-literasi maklumat. Ya, e-literasi kita akan bersiaran ya Pada setiap Rabu 10 pagi. Betul tak Tini? yes, akan Ah, bersiaran pada setiap hari Rabu pukul 10 pagi di mana setiap minggu kita akan bertukar-tukar topik. So setiap Rabu tu akan bertukar pustakawan lah akan menceritakan topik yang berbeza. Okay, ah, sebelumnya kita patut perkenalkan diri kita dulu lah Cik Edis no. betul. Saya Edison Riket, Ketua Bahagian daripada Bahagian Perkhidmatan Maklumat. Kami dah bertugas selama 23 tahun dah. Si Bersama dengan sangka. Ketua Negeri Sarawak oh. Yes. 23 years. Sebelum dia kami pernah bekerja di tempat lain dan Pustaka Negeri Sarawak merupakan tahun ke-17. Tahun ke-17 kita bertugas di Pustaka Negeri Sarawak sebagai pustakawan tu lah. Ya, 2004. 2004. 2004. Masa saya baru tingkatan bahasa sekolah menengah ya saya. Nyalate, okay. So, Tini cuba you perkenalkan diri kita. Okay, nama kami adalah Nofatini binti Apandi. So mostly orang nunggah kami adalah Fatini lah. So kita boleh nunggah kami Fatini ataupun Tini. Kami merupakan pustakawan di Pustakaan Negeri Sarawak tu di mana kami in charge bahagian unit information literasi ataupun dalam bahasa Melayunya adalah literasi maklumat lah. So kami tu adalah salah seorang mana tim dalam program pandai tu. So ya adalah sedikit pasal kami lah. So apa sebenarnya tujuan kita hari tu Cik Edison? Dapat kita terangkan supaya orang lain tahu apa sebenarnya tujuan kita pun madah hari tu pun mission lah. Okay. Tajuk kita pun buat bicara santai. Kita guna konsep bicara santai, iaitu kita nak memperkenalkan dan juga nak promote open learning, e-pembelajaran open learning modul pandai. So modul tu dah berada di alam maya, kita dah launch pada 18 hari bulan Mac ria dek. Sebasa So kami rasa I think dah hampir mencecah 2000 dah kita pun student ini. Asalnya ketok dalamnya paling maret kami nanggannya dah dalam 1600 macam ya lah. Yes. Tapi tahu hari tu mungkin lepasnya nangga kita pun video itu mungkin akan menaik. Kita sih tahu, kita harap akan banyak tahu pasal kita pun pembelajaran pandai tu. Ya tujuan kita adalah ajak sidaknya di sini nak dapat apa khusus percuma tu nak. Okay, so tujuan pagi tu supaya kita nak nunjuk dan juga bicara tentang macam ni step by stepnya, from beginning, from permulaan sampai kita habiskan modul yang kelak. Ini dapatkan pas sijil percuma ya, bukan senang. Biasa orang yang akan minta sida tu berbayar nak, tapi kita tu dengan kerjasama SMA yang beri percuma aja kepada semua. Modul pandai itu juga, program pandai itu juga merupakan program yang kita kerjasama dengan SMA, Sarawak Multimedia Authority ya. Tidak merupakan kita pun rakan pintar ya untuk program tu dan juga program pandai open learning tu. So, apa kata tanpa membuang masa kita teruskan sesi kita ini. So kita pun style tu kita pakai share screen. Kita akan cenip daripada mula-mula kita nak mengikuti program tu. Yang penting program tu percuma nak Tini. Tiada bayaran dikenakan nak. Siapa-siapa yang berminat ya mengikuti program tu boleh join. Okay. Kita lah. So, maksudnya bicara sekejap lagi Tini akan share screen. Share screen. Cene mula-mula sekali nak mengikuti program pandai open learning.
So kita orang semua boleh je terus buka laptop ke, buka telefon ke, kita boleh bersama-sama lah. So kita hari tu kita akan belajar. Okay, pertama sekali kami akan share screen. Okay, pertama sekali kita orang semua mesti buka dekat Google. Okay, dekat Google tu kita boleh type terus kat siap Open Learning. Okay, type siap Open Learning Pandai. So nya akan terus keluar. Okay. Search. Okay, Open Learning tu nya dekat situ. Okay, pertama sekali mesti buka yang atas sekali tu. Okay, itu adalah merupakan Open Learning Pandai. Okay, dekat situ adalah kita orang boleh nanggar maklumat mengenai program Pandai Literasi Digital untuk komuniti. Itu sebenarnya adalah kursus online lah, kursus online yang percuma kepada semua rakyat yang boleh ngikutnya sekira kita umur berapa kan? Nya ada limit nak Cik Edi? Yes, tiada limit. Nya boleh start anytime, siang, malam, pagi, tengah malam, semua boleh join. Kita nanggar di tepi ya nak. Sertifikat akan diberi. Sertifikat secara maya akan diberi, akan di-email kepada kita. Kita orang dapat email, kita akan dapat e-certificate secara percuma dengan syarat mesti habiskan kelima modul yang ada dalam Open Learning tu. Okay, and durasi masa ini very flexible maknanya kita student boleh join anytime, boleh mengikuti modul-modul yang mengikut kesesuaian dan juga ke masa student. Maknanya munnya habis modul 1, munnya si dapat habis modul 2, 3, 4, 5 ya, nya boleh continuous lepas ya. Kan? And then semua tu page pertama tu, main page kita panggil tu merupakan maklumat tentang maklumat umum tentang modul tu. Kita nanggar tu modul Pandai ni merupakan melengkapkan komuniti setempat dengan kemahiran digital asas supaya mereka tahu menggunakan alat mudah alih untuk saling berhubung dengan orang lain dengan lebih dan mudah. Kini tok nak dengan zaman PKP, dengan zaman COVID-19 tu, semua perlu ada asas-asas macam ni nak berkomunikasi menggunakan maklumat secara mudah, efisien dan pantas. So kita nanggar di situ ringgit ini di situ kan ada 5 gig modul kan di situ. Kita akan perincikan setiap modul tu, and tapi kebaikan modul tu ini kita sentiasa akan update nak. Okay, kita akan nambah topik-topik yang baru yang ngikut peredaran semasa. Contohlah, mungkin kami dah habis modul tu nak semua dah dapat sijil, tapi kita just update-nya malam tadi. So macam ni Tini. Macam ni ya. Nak ya banyak studentnya si tahu. Okey, banyak studentnya dah ngikut dah ngikut sampai habis modul tu, so nya dapat CJ. Kadang-kadang nya akan bila nya buka balik Open Learning tu, nya akan perasan dekat nya pun progress akan jadi 98% macam ya. So kita nak ngajak ataupun kita nak nyuruh student kita tu ngikut lagi kursus kita kita meritnya lencana. Lencana tu ada page. Dia akan dapat semua lencana tu. Yes, dia akan dapat lencana tu ngikut topik-topik yang baru ditambah kita. Alright. Mungkin kita nanggar di bahya. Okey, boleh klik di nanggar di bahya ada apa? Ada apa kata kita nanggar di situ Tini? Di situ nya akan ngesor di situ atau naik atas lagi. Okey. Naik atas lagi kan okey. Untuk mengetahui apa kita show video lot Tini. Video tu dia akan tunjuk cara-cara untuk ngikut kursus tu. Okey. Kita nak belajar ataupun mendaftar program Pandai melalui Open Learning. Langkah pertama, sila layari Facebook Pustaka Negeri Sarawak dan tekan kuatan yang berwarna biru ini.
So kita orang boleh nangga step by step tu. Kita orang boleh tengoknya senang je. Caranya mudah je kat situ. Oh bagus Tini nya ada share video. Mudah je Sarah tu. Cik D, nya 2 minit. Video tu 2 minit je bagi kami. Oh 2 minit. 2 Ya minit. Tek. Mun yang dah apa, yang dah sesat ya boleh review balik kan video tu nak. Kita nangga perlu nangga sampai habis Cik D. Si perlu. Kelak biar kita viewer kita kelak nangga sendiri kelak. Alright. Okey, lepas tidaknya nangga video tu, tidaknya dah tahulah ni maklumat yang tidaknya perlu isi lah dekat dibah tu. Okey, dekat dibah tu Cik D, tu adalah hasil pembayaran. Penting tu hasil. Di situ kita nangga hasil pembelajaran kursus tu. Di akhir kursus kita punya student dapat akan dapat menggunakan aplikasi inisiatif kerajaan. Banyak nak inisiatif aplikasi kerajaan yang telah kita yang telah di launch kan. So di sia modul tu akan mengajar student kita. Nombor 2 apa nombor 2 ayat ini? Yang menggunakan kemahiran keusahawanan untuk meningkatkan taraf hidup. Sebab banyak orang nya berjual. Okey, baca contohnya di kampung nak, tidaknya tu ada contoh jual gula pong. Okey, contohlah. Tapi kadang macam ni caranya nak promote gula pong ya. So dalam video tu kita ada tunjuk salah satu caranya adalah kita promote pakai dekat Facebook page. Tu adalah tidaknya dapat kemahirannya lah, macam ni caranya nak meningkatkan ataupun skill keusahawanannya tu. Tu adalah kini tu zaman digital economy. Semua kita berjual secara maya nak ini. Semua orang berjual, semua pakai Facebook, pakai WhatsApp, semua pakai. We call mall without wall. Kini tu orang berbisnes si perlu ada kedai lagi kan? Just pakai maya. Okey. Boleh orang dekat rumahnya dia pun punya, dapurnya pun boleh. Asalkan ada benar ya. Telefonnya. Objektif ketiga ya Teh, kita nangga mengetahui adab dan tanggungjawab sebagai warga digital. So penting tu especially zaman kini tu nak fake news. Pernah si dengar fake news kan? Scam kan? Akta perlindungan digital, copyright, semuanya penting. Banyak orang suka nak curi-curi iklan orang, suka nak ambil maklumat orang semua. Dan juga suka-suka nak nge-share fake news nak, berita palsu. Benar. Bagi PPP tu masa COVID tu macam-macam je cerita fake news. Nak narik perhatian macam nak mula orang bagi scam. Pasal duit lagi lah. So dekat ketiga tu kita mau orang macam ada skillnya. Macam ni caranya nak ngelak scam tu. Nak ngelak duitnya kena diambil oleh orang lain. Kena, yang love scamnya Cik Adi dah. Love scam. Bahaya ya. Love scam yang banyak berlaku ya. Selalu nanggakan newspaper ya. Newspaper nak bergerak. Newspaper pasal love scam. Cinta Facebook konon nak. Ada bergerak kayak duit dia beri. Berjuta-juta duit hilang gara-gara cinta letek nak. Alright. Yang keempat apa ya Tini? Apa pustaka in a box ya? Menggunakan pustaka in a box, aplikasi luar talian offline sebagai sumber maklumat, di mana tidaknya makai pustaka in a box tu adalah inisiatif di mana kita nak membantu kuasanya macam dalam pendalaman yang sedah internet, di mana kita akan pakai apa nama yang kita pakai Raspberry Pi. Yes. Kita maklumat kita semua letak dalamnya, di mana caranya nak onnya pakai aja, pakai power bank aja. Kayaknya connect dengan telefon, dengan laptopnya apa semua. Ia adalah sangat mudah dipakai. Perinciannya kalau kita akan ngesol kita pun viewer dalam kita pun model kelak. Dan terakhir menggunakan saluran komunikasi secara digital. Kini tu kan ada WhatsApp, Facebook, Messenger, Zoom meeting. Kini tu hari tu kita pakai Zoom meeting nak Tini. Kita untuk langkah berjaga-jaga kita masih lagi menggunakan
mod untuk pembelajaran secara Zoom. Si dapat jumpa-jumpa kita. Dulu kita ada kelas literasi maklumat nak tini setiap Rabu. Kita pergi ke kampung-kampung, kita pergi ke Jabatan Kerajaan, tapi kini tok kita mengikut keadaan semasa, kita pakai Zoom untuk menawarkan dan juga mengajar kita pun viewer, kita punya student untuk program-program yang akan datang. Ada selain peraya ada show-nya pun facilitator sini. Kita punya instructor. Cuba ngasih instructor kita. Okey, nya facilitator tu nya akan keluar. Jap Kak Dibah sekali tu. Okey, Kak Dibah tu. Okey. Yes. Itu adalah salah satu salah seorang facilitator yang adalah Cik Edison Dim pun lah. Santai-santai juga gambar kami makai. Kita santai sini tu dekat tepi pantai lah. Di Mabul Island di Sempurna tu tini, Kacak tempat tu tini. Next time boleh pergi ya. Lepas PKP tak kami berani lepas PKP lah. Nah, okey. So Encik Musa kuliah. So penting juga tok konsep bukan setakat pembelajaran tapi tok berkonsepkan blended learning. Maknanya kita masih lagi juga membantu sidaknya secara maya, secara online. We call online facilitator lah Tek. Okey. Time tu kita dah boleh join now lah. Join. Macam mana join? Okey, kita show kita punya viewer macam mana nak join pandai tu Tek. Okey. Cara kita nak ngikut khusus tu, kita just klik situ join now. Okey, klik je situ. Nah, okey. Kaya adanya boleh sign up situ, masukkan email dengan password sidaknya dengan dapat student letak full name-nya terus lah. Nama yang sesuai, jangan engkau nama yang Tek nama artis ke apakah. Kan kadang-kadang kita mengambil record sidaknya dalam tu. So kita senang kita nak berinteraksi dengan student kita lah. Benar ya. So dekat situ dia akan masukkan email sidaknya, password dengan full name. Okey. Macam kami, macam kita tu Syedi, kita dah daftar nak. So untuk yang dah daftar kita akan terus login terus. Okey. Okey. Tok merupakan modul kita yang kita dah masuklah sini Kita masukkan. So untuk pengetahuan sidaknya, untuk orang yang belum ngikut khusus pembelajaran tu, kita belum ngikut tu, nya sepatutnya situ nya saya warna hijau. Nya masih kosong je, nya pun sebab tidaknya belum mula apa-apa macam ataupun belum buat lagi mana-mana modul. So tu ialah bagi student yang dah 100% complete. Yes, modul ya. Okey, time tu. Okey, itu adalah laman utama lah yang akan menceritakan apa yang maklumat penting yang akan ditunjuk kepada student kita ataupun pelajar kita lah. Okey, kat situ dah madah welcome sidak tu. Bengkel ni adalah untuk melengkapkan anda dengan kamera digital asas. So sekiranya, sepatutnya, tok yang selalunya student terlepas pandang. Yang tidaknya terlepas pandang, sebenarnya student tu sebelumnya ngikut khusus tu, sepatutnya klik dekat bahagian untuk borang pendaftaran tu. Klik kat logo tu, ikon Google Form tu. So caranya dari sini ikut Google Form lah. Lekatnya klik tu. Situ adalah berapa-berapa maklumat yang perlu sidaknya isi. Sidaknya mesti skip, jangan skip. Benda tu adalah wajib. Sebelumnya ngikut khusus tu, sikit-sikit modul tu, nya perlu ngisi segala maklumat dekat situ. So kita perlukan nama, IC-nya, telefon bimbitnya, tarikh lahir, nya pun kampung. So situ je dah ngisi maklumat tu. So nya patutnya dekat next tu nya ada bahagian B lah. Bahagian B tu nya adalah lebih kepada soalan yang macam pernahkah anda mengikuti khusus
pandai. Adakah anda tahu cara untuk mengelak contohlah scam? Adakah anda tahu cara untuk mendapatkan maklumat yang sahih? So ia lebih kepada soalan bahagian B lah. So kita menggalakkan student kita untuk mendapat jujurlah dalam memberi respon sidaknya supaya kita dapat menilai keberkesanan program khusus tu kepada sidaknya. Oh, okey. Okey, kita dah isi. Okey. Okey, lepas ngisi dekat situ sidaknya mendapat orang kata berkenalan lah dengan kita pun Fesi, kita pun dengan student lain. Okey. Ya. Contoh. Sebagai contoh tu, setidaknya type dekat situ mungkin ada hi ke ataupun saya adalah student baru ke, selamat berkenalan. So, sebagai contoh dekat contoh situ kita akan nanggah Fesi kita. Dok jangan lepas hati ni. 2 jam yang lepas. So maksudnya tidak tu sentiasa monitor kita pun khusus pembelajaran tu. Okey. Okay, tengok Fesi kita situ Cik Nurini dah reply saya, hai Rosa Fida, selamat datang ke pelajaran khusus. So bagus kita bukan, maknanya kita punya student, kita punya ni nyasi seorang, nyasi kesorangan. Oh. Nya dibantu oleh tim-tim instruktor pandai secara maya. Okey, seterusnya Sebelum ni nak cakap pasal atau merupakan kita pun digital inclusivity nak ceritalah digital inclusivity tu ni ada merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak sekitar tahun 2018 sampai 2022 untuk merupakan digital ekonomi negeri Sarawak. So salah satu inisiatif, salah satu pilar digital ekonomi itu ialah digital inclusivity. Di mana kita menanggar di SIA kita ada digital awareness, kesedaran tentang digital tu, readiness supaya kita tu bersedia memakai segala teknologi, memakai segala inisiatif kerajaan dan juga bersedia untuk meningkatkan sidak pun kemahiran dalam digital literasi tu. Dan ketiga immersion. Maksudnya yang kita pada bagaimana sidak rakyat Sarawak dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sidak seperti online marketing market sidak pun produk tempatan sidak untuk dipasarkan di peringkat negeri, nasional dan juga antarabangsa. Si mustahil nak kita dah boleh pasarkan produk-produk kita. Si mustahil juga kedap produk kek lapis sampai ke New York, sampai ke London. Ada kami nangga kita punya entrepreneur sampai ke London kek lapis ya. Kita berharap lepas dari khusus tu adanya ada Madatik boleh marketkan sidaknya pun produk yang sampai ke luar negara lah. Ya. So di projek digital inclusivity itu merupakan program kerjasama Sarawak Multimedia Authority dengan Pustakaan Negeri Sarawak, di mana SMA ni merupakan kita purakan pintar nak ini untuk kita melaksanakan program-program ni di peringkat negeri Sarawak. Sebelumnya kami orang banyak pergi ke kampung-kampung, pergi ke balai perpustakaan desa untuk program. But disebabkan pandemik COVID-19 tu, kami tawar Pustakaan Negeri Sarawak dengan SMA menawarkan kursus secara maya iaitu pembelajaran pandai. So maksudnya semua orang boleh ngikut tu. Mungkin mak tu kita pergi makan kampung-kampungnya kita macam limit lah orang datang ke kampung tu. So kini tu semua orang boleh ngikut tu secara serentak. Dan menunggu gilirannya lagi.
Tok lah bagi kami Tok adalah salah satu Madah kebaikan benda Toknya dijadikan sebagai online lah. Yes. Tok lah masanya kita menggunakan teknologi, menggunakan teknologi online, teknologi maklumat untuk memudahkan hidup kita. Okey. Okey. So Kak Tok, kita akan terus ke modul. Okey. Untuk pergi modul pembelajarannya, just klik dekat tepi tu aja. Okey, dekat situ ni dah madah berapa modul yang perlu sidaknya ikutlah. Okey, pertama sekali sidaknya mesti tekan modul pengenalan tu lah. Dekat modul pengenalan tu. So dekat situ, okey, kita pun student, kayaknya punya perasan dekat tepi tu sepatutnya punya sheet complete tu nya akan dah berwarna silver, warna kelabu je. So bila warna kelabu maksudnya cidaknya belum complete page lah. So macam kita dah ikut tu, kita nak mungkin kita tu dah ada madah tanda right stop lah. So tanda situ tunjukkan warna hijau tu hanya bermaksud complete. Tapi mungkin kita baru yang akan berwarna kelabu. Maksudnya belum complete. Okey. Ni akan tunjuk Juana sini berapa peratus berapa peratus tahap peratus kita punya studentnya mengikuti program tu. Hanya penanggap peratus Munya dah 50%, hanya have to complete another 50%. Ni akan tunjuk di situ kelak tak? Yes, sebab biarlah tidak sudahnya si boleh madah scroll macam nya mesti ngikutnya mesti nangga video sampai habis. Yang mencadangkan pergi page lain pun yang mesti klik page saja. So supayanya dapat complete ke semua modul dalam page lah. Okey, saya contoh kita tekan platform okey. Pertama. Okey. Tu tadi yang lama utamanya hanya pergi ke situ. Kejap. Okey, contoh pengenalan khusus. Dekat situ nya dah explain balik, nya terangkan balik apa tujuan permula. Ya, itu dah diterang oleh kita tadi Cik Edison yang ditangganya dekat main pun page kita tadi lah. Correct. Okay, kita pun dah terangkan apa modul kita dah madah modul kita. Hasil pembelajaran pun kita dua pun dah explain kepada sidak tu. So rasanya sidaknya dah tahulah. Okay, lepas ya sidaknya boleh komen-komen dekat bawah tu untuk menunjukkan yang sidaknya macam faham apa sebenarnya tujuan, apa yang hasil pembelajaran yang mesti sidaknya dapat daripada penghujung kursus tu kelak. Betul. So lepasnya buka page tu kelak, nya ke situ nya akan bertukar. So peratus tu akan tukarlah. So if nya si complete je nya si nangga sampai habis. So modul mungkin page tu akan jadi mana 1% je nya siap, 2% je siap. So mesti nangga complete sampai habis. Okey, jap sorry. Okey, tak yang kita tadi nak memperkenalkan semua versi kita tu. Ke situ. Okey, tu merupakan latar belakang bio lah, kira bio. Biodata kita punya pakar-pakar kita, facilitator kita dalam Pandey tu. Tidak Tok lah yang banyak menyumbang idea macam ni nak mula khusus pembelajaran tu adalah ke situ sidaknya sebagai contoh tu kita pun lah situ ada profil kita. So danya boleh nanggap apa kelayakan kita. Mungkin ada sidak yang tertanya kita tu apa kelayakan kita, apa jawatan kita. Ke situ nya boleh nanggaplah. Okey, punya nanggap versi lain kita pun pun kita ada selain pada Pustaka Negeri Sarawak, kita pun ada daripada pakar-pakar daripada MC nak sini. Ada. Ni hanya. Tanya Sherry tu. Puan Sherry tu. Puan Sherry Esther Brada Belayong. Untuk makluman kita punya student, kita punya modul telah peer review, telah di-review juga
dah di-approve juga oleh kita pun rakan pintar daripada MC Cawangan Sarawak, Puan Sherry. Kami orang ada sesi apa Tini Arya? Sesi review sesi review modul bersama pegawai-pegawai MC. Di mana pegawai kita MC pun dah kira approve bahawa modul tu sesuai untuk warga-warga digital kini tu. So Datuk-nya lebih tahu isu-isu apa isu terkini lah, macam ni berkaitan dengan fake news apa semua. So daknya tu kita sangat perlukan tidaknya pun kepakaran dalam bidang tu supaya kita berikan maklumat yang sahih, maklumat yang tepat kepada semua student kita di sini. Saluran yang betul, menggunakan medium yang betul untuk membuat aduan ke apa semua. Macam mana nak cara untuk mengelak menjadikan jenayah cyber. So that's why kita masukkan setidaknya sebagai rakan pintar kita dalam kursus e-pembelajaran tu lah. Ya, betul. Okay. So, Okay. then kita proceed dengan modul. Wow. Tok modul-modulnya Tini ya. Itu dalam modul-modulnya. So dalam setiap modul tu ada banyak topik, sub topiknya yang dalam modul tu lah, macam modul pengurusan maklumat dan komunikasi tu. Okay, contoh if-nya mau, tapi nya mesti boleh dah lompat-lompat, nya mesti bermula daripada situ. Nya punya lompat-lompat macamnya buka, nya macamnya nak belajar inovasi bagi kami sesuai lah sebab apa? Sebabnya perlu tahu ngikut dah step by step. Turutan, turutan. Ada kaitan dengan dia. Okay. Ada sebabnya kita pula kena kan supaya supaya kita punya student faham asas-asas dulu sebelumnya pergi ke modul-modul yang lebih detail ya Tek. Supayanya supayanya lebih fahamlah apa sebenarnya benda tu. Mungkin ialah macam tu, dia lebih tahu apa sebenarnya cara-cara untuk pengurusan maklumat dan komunikasi. So kebanyakan orang beli telefon tu macam nak sesuai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okey, macam tu kita dah menceritakan apa sebenarnya apa itu internet. Kat situ kita kita bersumber tu sahih ya, mana kita dapatkan daripada contoh daripada Kamus Dewan. So dekat situ berceritakan lagi sini enjin pencari seperti Yahoo, Google. So studentnya mesti tekan dekat page tu supaya tahu. Dapat link terus Terus link dekat Yahoo ya. Oh baguslah. Maknanya benda tu link tu live semua. Live semuanya bukan. So maksudnya boleh terus cari maklumat menggunakan Yahoo tu. Itu adalah definisi media sosial. Yang bestnya Cik kami suka pasal kita khusus e-pembelajaran tu bukan sekadar memberi maklumat. Bukan sekadar kita menyampaikan sesuatu kepada kita student, tapi kita nak setidaknya memberi pendapat setidaknya, pengalaman setidaknya supaya student lainnya boleh nanggap. Boleh berkongsi pendapat setidaknya lah, mungkin pendapat seseorang tu berbeza dengan yang lain. Kita sebagai salah contohlah. Sebelum kita mendalami topik ini dengan lebih lanjut, sebelumnya pergi page lain, pergi topik-topik lain, kongsikan pendapat anda tentang kemudahan internet dan media sosial. Sebab kita mau nanggap macam apa perfahaman daknya mengenai internet dan media sosial tu. Mungkin pengiraan daknya macam khas untuk berkomunikasi dengan rakan lain. Mungkin lepasnya habis belajar kita boleh nanggap sebenarnya boleh guna internet tu untuk mencari maklumat. Maklumat macam cari e-buku ke, e-journal ke. So situ lah ada pendapat. So kita boleh kongsikan pendapat kita ke situ. Terus pada pendapat saya mengenai kemudahan internet dan media sosial. Dekat situ lah. Pendapat semuanya show di situ Tini. Very nice. Gitu. Contoh setidaknya boleh baca pendapat student lain tu. Contoh punya rasa macamnya setuju ataupun yang setuju, boleh komen ataupun like.
Contoh kami So di like situ kita dapat langgar kita punya student pun view dan juga pendapat tentang topik-topik dan juga modul yang mereka telah ikuti ya. So ada student juga dapat belajar ya, dapat belajar dan juga dapat berkongsi sila pun pandangan, sila punya pendapat tentang modul-modul yang tengok. topik-topik yang berkaitannya lah. Kita pun boleh juga komen misalnya, mungkin time tu lah kita Oh, boleh like juga di sini, kita boleh like, boleh komen. Boleh komen. So kita nak nanggap pendapat sidaknya. Mungkin dari situ lah kita boleh menilai sidaknya pun kefahaman daknya mengenai topik tertentu ialah. Okey. Dekat situ ada video. Kita ada slide. Ada video juga pasal apa? Oh, tu pasal tu ialah slide-nya. Slide-nya. So semua stok. Okey, macam contoh Nyamadah, okey, anda boleh membaca tentang kelebihan, faedah. So Nyamadah media sosial tu tekan. So nya boleh klik. Okey, kita klik So nya akan bawa sida tu pergi dekat page yang seterusnya. So that's why lah kebanyakan studentnya macamnya kadang-kadang tertanya kenanya si dapat komplit sebabnya si tekannya perlu tekan klik apa-apa link yang ada dalam portal tu lah supaya tidaknya mendapat lebih lagi maklumat. Ke situ. So nya boleh tahu apa kelebihan, keburukan pengguna mengenai sebagai pengguna topik media sosial. Oh, bagus. Hanya dapat link kepada topik-topik yang berkaitan di situ. Okey, lepasnya kita jalan topik tu, lepasnya explain apa mengenai Facebook. Kesiannya boleh lagi senaraikan ciri-ciri enjin pencarian dan media sosial di sini. Maksudnya kita nak langgar media sosial apa yang dah pakai before yang ikut kursus tu, mungkin lepas yang ikut kursus tu mungkinnya dah makai lagi Instagram. Mungkin before tu yang stop pun macam ni nak makai Instagram. Lepas tu explain Betul. So kita ada yang pakai Instagram untuk promote sila pun produk. Boleh. Kan? Okay, ia adalah salah satu Madatek dalam modul 1 tu lah. Okay. Okay, kita mau tekan mana satu lagi? Kami cuba kami sangat berminat dengan Frida ya. Apa ya Frida Digital Access ya ini? Mungkin kita punya viewer tertanya-tanya apa benda ya Frida? Frida. Apa ya? Okay. Cara sebutannya adalah Frida. Okay, so maksudnya adalah Free Digital Access di mana kita memberikan akses yang percuma kepada semua pengguna ataupun pengguna yang tapi untuk mendapatkan akses digital tu free tu secara percuma adalah setidaknya perlu menjadi ahli Pustaka Negeri Sarawak lah sebab kesedaran pada Presida merupakan pangkalan data yang menyediakan lebih daripada 7,000 surat khabar dan majalah di mana semua ahli Pustaka Negeri Sarawak boleh mengakses Presida tu. So maksudnya Presida tu sebenarnya adalah database yang disediakan oleh yang dilanggan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Okey, sebenarnya Frida tu nya datangnya bila kita nak memudahkan sidak pengguna kita di mana setidaknya hanya menggunakan telefon, setidaknya boleh menggunakan kamera, setidaknya ada yang kamera macam ataupun menggunakan Facebook sebab setidaknya boleh Omada scan-nya boleh imbas QR code-nya. So bilanya scan tu nya terus sembah setidaknya pergi dekat Frida ataupun Presida lah. Presida tu kita dapat akses newspaper dan majalah seluruh dunia ini. Ya, seluruh dunia bukan secara percuma. Secara percuma je tapi mesti jadi ahli Pustaka Negeri Sarawak dok. Padu. Okey. Sebenarnya memudahkan lagi sebenarnya. Okey. Tanya-tanya macam ni sebenarnya caranya teh. Mungkin setidaknya macam
Mulanya macam masih lagi keliru. Okey, setidaknya boleh klik dekat situ. Kita ada klik di sini untuk mengetahui cara-caranya. Okey, ke situ ada cara-cara untuk Nya pun cara-caranya Frida. Hmm. Just make handphone dapat akses semua majalah tu. Register as pustaka member, scan the code, login. Okey, ada telefon. Pentingnya our viewer kita dah jadi ahli pustaka mun belum join ahli pustaka dan juga Sarawak ID. Sarawak ID. So Mun maksudnya si tahu macam ni nak jadi macam ni nak proses-proses step nak jadi jadi ahli pustaka dan juga Sarawak ID, jangan risau, ada modulnya di situ nak tini. dalam modul yang kedua. Dalam modul dua tu yang akan ngajar cara-cara untuk kita daftar Sarawak ID tu, pasal macam ni kita nak menggunakan macam ni nak menggunakan online database, database ataupun maklumat atas talian yang disediakan oleh Pustaka Negeri Sarawak lah. So caranya adalah buka je telefon, kita boleh download download apps ya. Untuk QR code tu, so kita scan je kelak, tentu scan dan benda yang akan terus keluar bahagian untuk presiden lah, di mana dia akan minta kita masukkan dulu kita pun Sarawak ID, login macam biasa dan yang terus, so kita tak perlu lagi nak klik banyak-banyak tempat, so yang terus kita boleh terus baca, ialah sebenar tujuannya lah. Untuk makluman viewer, Sarawak ID tu salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak di mananya merupakan single sign on. Single sign on, kita just log in, sikit username, password, tapi kita dapat menikmati pelbagai perkhidmatan inisiatif kerajaan digital yang telah ditawarkan oleh kerajaan, sekedar Sarawak Pay. Maksudnya kita scholarship, e-recruitment. Yes. Pakai ID, satu ID je. Paling mudah untuk orang faham. Tini, kami kadang-kadang lupa kau Tini. Bank pada berapa gig bank nak. Lalu lupa bila nak online banking. Banyak gila password. Sebab ialah kita nak mengelak benda macam tu berlaku. That's why lah kita inisiatif tidak kerajaan negeri tu yang pakai ada sikit ID je. Itu pakai Sarawak ID. Bagus tu. Very modul tu yang dipersembahkan dalam bentuk online secara infografik juga. Dan sebelumnya apa ya Tini? You Pustaka. Yes, You Pustaka. Okay, You Pustaka. Pentingnya pustaka, You Pustaka. Apa ya? Okay, You Pustaka. Sama ke tak pustaka kah Tini? Si sama. Ini adalah si sama sebab You Pustaka tu menggabungkan library-library lain di mana menyediakan akses kepada kandungan dan perkhidmatan maklumat untuk ahli-ahli You Pustaka secara efisien bersepadu. Okey, untuk pengetahuan kita Cik Edi, You Pustaka tu yang paling popular digunakan masa PKP Ria. Kenapa? Sebab dia macamnya menyediakan banyak maklumat atas talian, sumber maklumat atas talian kepada penggunanya secara percuma saja. Nya boleh baca jurnal, e-book, e-journal, e-book, e-newspaper. So nya macamnya saya dah bayaran. So nya buka kepada semua orang. So nya ada explain yang ada 6 orang ni juga library yang ada 8. Okey, 8 library yang dalam You Pustaka tu. Yang kami tahu setidaknya tu macam berkongsi maklumat berkongsi sumber maklumat. So letak dalam satu platform You Pustaka tu lah. Situnya boleh tahulah lebih lanjut macam ni ataupun berkaitan apa-apa maklumat berkaitan dengan You Pustaka lah. So user pun perlu daftar jadi member kan? Perlu, tapi nya saya dah bayaran lah percuma. Nya boleh daftar, daftar atas talian lah ke portal Pustaka tu.
dan maklumat pangkalan data yang ditawarkan di U-Pustaka pun banyak pangkalan data maklumat atas talian yang amat berguna, especially pelajar-pelajar kini nak. So pelajar-pelajar kini dapat akses digital content, digital content isi kandungan digital secara maya mengikuti kurikulum sekolah kan. Kita A to Z to kids kan ini. Yes, kids A to Z. So maknanya student dengan pun cikgu yang boleh mengikut pangkalan data sebabnya percuma, sebenarnya setidaknya boleh download ataupun boleh download lah, dan yang boleh download nota-nota pembelajaran dekat SIA secara percuma aja. Selain daripada akses maklumat secara digital, U-Pustaka tu juga bagus untuk sidak yang nak pinjam buku antara perpustakaan. Kita boleh request buku yang terdapat di atas library yang tadi library kita boleh request, and then pos laju akan hantar ke rumah at your doorstep. Maknanya contohnya bukunya ada di pustaka nak ini. Kita boleh request makai perkhidmatan U-Pustaka tu, makai penghantarannya makai Pos Malaysia. Okay. Kita just request daripada dalam sistem U-Pustaka nya akan hantar ke rumah kita atau mana-mana alamat yang kita telah hengkah dalam sistem YTA. Hantar pun secara pos ataupun kita boleh hantar ke pustaka, kan? Ya, caranya adalah sangat mudah lah. Okey, ya adalah sedikit maklumat mengenai U-Pustaka. Okey, kami nak mana stop? Tok aplikasi yang persidangan video di mana tema paling topik paling popular yang yang macam permintaan kita pun student, sebabnya kebanyakannya macam kita tahu macam ni nak menggunakan persidangan video untuk meeting, berkomunikasi dengan rakan-rakannya. Okey, kita klik. Dekat situ ada explain apa maksud video telekomunikasi tu. So dekat situ kita ada promote ataupun kita letak 4 software ataupun 4 aplikasi persidangan video yang paling mudah ataupun paling banyak yang digunakan oleh orang ramai. Okay, sebagai contoh yang digunakan oleh kami dua Encik Edison tu adalah Zoom meeting lah. So kita boleh klik sebagai contoh lah. Munya nak tahu pasal Zoom meeting, you akan klik Zoom meeting. Okey. Kini tu ramai orang pakai aplikasi VTC tu untuk meeting, untuk untuk seminar harian, seminar sauko pustakawan pun pakai Zoom meeting nak. Okey, dekat situ kita ada sediakan video. So video tu ada video. Ada video video ada tu pun video kita pun faci lah, instruktur kita sendiri yang buat video tu. Video tu apa tu? Tininya ngesop tentang langkah demi cara menggunakan Zoom meeting aplikasi. So Zoom meeting tu dia bukan hanya dapat guna website ataupun guna laptop, tapi dia boleh guna melalui telefon kita tu lah. So kita boleh install, kita pun download and install, kita pun Zoom aplikasi. Dia akan ajar caranya. Itu adalah video menerangkan cara-cara untuk menggunakan aplikasi Zoom meeting tu menggunakan telefon lah. Dan video tu pun boleh didapati di Pustaka channel kat YouTube juga nak ini. Boleh. Okey, Zoom nya pun untuk pengetahuan semua, aplikasi tu nya adalah
topik yang baru. So bila topik yang baru, so student yang akan perasan dekat atas tu. Tu adalah lencana yang kita mention dari tadi ialah. So, okey, sebagai contoh bilanya dah habis topik yang baru tu, okey sampai habisnya Nangga ke semua video-video tu, ke semua aplikasi tersebut, nya akan terus keluar lencana yang dekat atas tu. Oh, yang madah untuk lencana apa untuk which module, which apa sub module. Topik yang baru lah. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok berapa orang jumlah student yang dapat aplikasi lencana tersebut. Wah, raminya. So, lepasnya tamat modul modul aplikasi persidangan videonya akan dapat lencana tu. Lencana tu akan appear dekat atas tu. So ada banyak student. So yang ada komen terima kasih Adon Cladi, nanti kita kami pun dapat banyak feedback daripada viewer, daripada student kita, Sida amat berterima kasih dengan modul tu sebab banyak membantu Sida masa PKP. Kebanyakannya macamnya si tahu pun kat Facebooknya boleh pola Zoom meeting pun sama juga boleh gunakan aplikasi dekat Facebook kita ya, Messenger ya. Okey, kami rasa kita takut kita dua pun masa dah drag panjang gila sebab kita dua ada cuma 1 jam je. So kita terus ke modul yang seterusnya lah. Okey, kita Nangga modul seterusnya. Okey, modul seterusnya adalah menggunakan inisiatif digital kerajaan yang kita cerita tadi ya. So kebanyakan kebanyakan lah rakyat Sarawak tu tahu mengenai inisiatif digital kerajaan yang ditawarkan kepada sidaknya. Okey. Sebagai contoh tadi yang kita cerita adalah Sarawak ID. Okey, Sarawak ID. Dekat situ ada tunjuk cara-cara macam ni untuk mendaftar untuk menjadi ahli untuk mendaftar punya akaun Sarawak ID tu lah. Yes. Sarawak ID tu penting kan sebab dengan Sarawak ID kita dapat mengakses semua segala inisiatif digital Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak. Tok semuanya pun inisiatif. Situ adalah antara perkhidmatan digital yang menyokong Sarawak ID adalah seperti aplikasi angkasa kita sendiri. Di mana kita pun user, kita pun patron tu disuruh untuk mempunyai Sarawak ID di mana setidaknya bila nak baca online database kita daknya mesti masuk menggunakan Sarawak ID. Yes. So Sarawak so, Pay. Viewer Kak Tok boleh cuba daftar jadi akaun Sarawak ID. Kak Ya daftar juga jadi angkasa pun kita keahlian perpustakaan Negeri Sarawak, Pustakaan Negeri Sarawak. Yang risau semua ada di situ. So kita pun Nangga kelaknya ada link di sia. Okey, sebagai contohnya situ okey. Dekat situ macam okey. Dekat situ nak daftarnya terus tekan Sarawak ID. So nya akan bawa cidaknya pergi link ni lah. So nya akan daftar terus dekat situ lah. Nya terus link ke Sarawak ID pun page. Terus link ke Sarawak ID ya. Bagus. So kita perlu tercari lagi. Kita perlu Google dekat atas tu search ke apa perlu. Just kita pergi link yang disediakan lah. Kira modul pandai tu nya kira one stop center lah. Kita perlu gagal nak cari sana sini kan. Semua ada di situ. Link live semua, link semuanya ada di situ. So macam contoh, contohlah kita pun student yang situ cara-cara daftar, dekat situ nya boleh klik ke situ langkah-langkah mendaftar Sarawak ID. So ke situ kita dah ngajarnya cara-cara untuk mendaftar Sarawak ID nya, boleh refer dekat kita pun madah modul tu tadilah. Langkah 2, langkah ketiga, langkah 4. So nya ada 5 langkah sebenarnya untuk ngisi jadi Sarawak ID tu lah, daripada you profile, persiapan mobile phone, email, persiapannya complete semua pendaftaran tu semua ada sedialah. Okey.
So dekat situ ada banyak yang sediakan. Okey, Sarawak Pay. Kami tu rasa banyak Sarawak Pay tu yang banyak orang si tahu. Tapi kami rasa sin PKP kita tu banyak yang dah Daftar. daftar aplikasi Sarawak Pay tu. Oh. Sebab Sarawak Pay tu amat berguna, kita nak bayar bil, nak servis, nak bayar kita pun bil elektrik, semua pakai Sarawak Pay. Senang. Okey, dekat situ ada video lah macam kami pada tadi. Yang bestnya pasal open learning tu, kita pun khusus pembelajaran tu, kita bukan hanya beri maklumat, kita macam berikannya video supaya kadang-kadang kita pun student tu sekarang berminat untuk banyakkan macam terlampau banyak tulisan. Kadang-kadangnya boring. Misalnya kita provide video supaya untuk lebih cepat untuk memahami modulnya lah. Okey, contoh kita boleh tengok lah. Ni pun video. Video tentang Sarawak Pay . Mudah. Habis tu peminat nomor 1 Kenison dalam planet tu. Sehari tu habis mau tangganya berlagu dekat Pantai. So sekiranya kita pun student bukan daripada Sarawak, jangan risau, setidaknya boleh tengok mana di WhatsApp kat bawah tu. So nya boleh tahulah apa sebenarnya. Hello Tini. Kita mungkin ada masalah teknikal di situ. Okey. Mungkin kita nanggap di situ dia merupakan merupakan video tentang Sarawak Pay. Alright. Hai Tony. Okey, sorry. Terputus tak nak? Terputus saya. Sekejap line kami. Sekejap. Ni share screen kami. Okey. Kita akan terus share screen. Okey. Alright. Okay. So dekat situ ada cara-cara untuk mendaftar akaun Sarawak Pay. So nya boleh tengok cara-cara dekat situ lah. Cara-cara daftar akaun, cara-cara bayar bil. Makin menggunakan bil elektrik, makin bil air, bil elektrik, makin Sarawak Pay. Okay. So ada juga video. Semua video tu adalah membantulah. Okey, itu adalah mengenai Sarawak Pay. So bagi viewer boleh langgar secara sendiri, tapi kena daftar juga modul tu, and then kita pun langgar segala yang ada di situ. Okay, seterusnya Tini. Modul 3. Okey, berurusan secara digital. Di mana kita nak menggalakkan semua kita pun student tu supaya daknya tahu ada ataupun ada skill macam ni yang nak mula menggunakan e-wallet. Okay, sebagai contoh kita katakan e-wallet pun modul. Okey. Situ dah menerangkan apa sebenarnya e-wallet tu. So mungkin kita macam kami lebih banyak menggunakan Sarawak Pay dengan sebenarnya Sarawak Pay lah. Kami dekat situ kami lebih suka menggunakan Sarawak Pay. Mungkin tempat lainnya lebih suka menggunakan aplikasi yang ada dekat situ lah. GrabPay. Kami pun selesa pakai Sarawak Pay sebab mudah. Sebab ni kena mudah sebab kami meskipun kita pakai ID yang sama yang nak pakai Sarawak ID. Jadi kami senang untuk kami ingatlah. So kami bayar bil pun bil air, bil elektrik, so makan dekat kita pun kafe, dekat pustaka pun kami menggunakan Sarawak Pay. Kami ada yang makan cendol juga. Bila makan cendol makan Sarawak Pay. Kita pakai danya dah ada Sarawak Pay. So kebanyakan lepas PKP tu kami bukan PKP, masa PKP tu kebanyakan kita pun
kedai-kedai yang berada di Sarawak tu kebanyakannya dah menggunakan Sarawak Pay tu. So nya dah bila ada guna Sarawak Pay nya memudahkan lagi lah urusan kita bayaran kepada sidaknya lah. Dekat situ. Ada pasal tutorial pasal touch and go. So apa kelebihan itu semua dalam tu lah. So maksudnya topik berkaitan dengan modul 3 tu nya lebih macam ni kita berurusan secara digital tu, macam ni nak membeli belah dalam talian. Okey, macam ni kita nak perbankan internet. internet. So selamat tu mungkin ada yang si berani. Sebenarnya online banking tu nya dah lama dah diperkenalkan, tapi banyak orang yang takut nak pakai online banking ataupun yang si tahu macam ni cara menggunakan online banking. So bila nya dah ngikut modul tu nya orang nya ada berkeyakinan sikitlah macam ni nya nak membeli urusan, contohnya macam nak beli barang dekat Facebook, barang dekat Instagramnya berurusan dengan orang ada penjual lah nya pakai okey kita bayar dekat kami pun account je. So nya dah tahulah. E-delivery tau. Kita dah makan e-delivery tau. Cik Edi, Grab food. Pernah dah makan dah. E-delivery tu salah satunya kami makan Book Bear. Book Bear. Model terbaru perkhidmatan terbaru yang ditawarkan oleh Pustaka di Sarawak iaitu e-delivery, di mana user kita punya pengguna boleh mengakses book based servis dengan menggunakan aplikasi Angkasa 2 kita. Dia just pergi ke OPEC and then just share kepada nombor-nombor yang tertera, yang di pakai WhatsApp je nak, pakai website je untuk just share buku-buku yang kami orang akan ngecek kita pun tarikh kita pun keahlian kita mun ahli kita belum jadi ahli boleh daftar jadi ahli, mun dah tapi belum activate balik. So mudah kita e-delivery tu hari yang kami dah makan, then buku yang kami pinjam dari perusahaan dapat dihantar ke rumah kami. So runner yang akan hantar nak, so kita perlu datang ke pustaka tu. So kita akan tambah topik baru dalam e-delivery tu, di mana kita akan tambah book bear tadi yang dicerita oleh Cik Edison, supaya kita pun student yang akan menggunakan book bear tu sebenarnya boleh pinjam buku dekat Pustaka Negeri Sarawak. Okey, ya adalah modul ketiga lah. Okey, modul keempat tu Cik Edison, keselamatan dalam talian. Penting tu especially zaman kini tu keselamatan security, we call security, keselamatan dalam talian. Kini tu banyak kes-kes jenayah cyber, jadi mangsa cyber grooming nak. So jawapan anda jenis-jenis yang dicerita oleh kita tadi, jenis jenayah cyber tu yang boleh tekan siang. Tapi yang mesti pada kami tadi lah, yang mesti ikut ada step by step lah, jangan di skip sebabnya akan benda tu adalah saling berkaitan. Betul. Perjudian online, pengintipan, phishing attack, cyberbully. Yes, cyberbully tu benda paling kini yang memang macam paling banyak lah orang suka dekat cyberbully tu, di mananya dalam Facebooknya komen, kadang-kadangnya kutuk badan orang, muka orang lah, apa semua kehidupan orang. So bully cyber tu adalah macam dah jenayah lah bagi kita sebabnya memberi kesan kepada orang yang dikutuknya tadi lah. Ada scam, penggodam, cyber grooming ya. Ini pun salah satu isu-isu sosial berlaku di antara kita di kalangan masyarakat sebabnya berlaku pada kanak-kanak sebab kadang-kadang kita kami rasa lah, kini bukan rasa, kami percaya semua kanak-kanak kini dah ada telefonnya sendiri. So telefonnya, so bilanya ada orang paling popular untuk main apa? TikTok. So bilanya ada TikTok, dia nge-show videonya, nge-show yang menari apa semua ya. So dia kadang-kadang mesti tahu siapa yang jadi orang dah pengikutnya. Kadang-kadang tu macam itulah.
Nya Dek. kan nya akan minta gambar-gambar sidaknya, gambar bogel sidaknya lah. So benda tu yang cyber grooming tu bagi kami ibu bapaknya mesti ada pengetahuan mengenai itu supaya nya dapat kontrol anaknya daripada menjadi jadi salah seorang mangsa jenayah macam tu. Okey. Keselamatan talian. Okey, kita ada undang-undang digital. So, kebanyakan si Dato' nya si tahu pun jadi apa-apa jenis kesalahan. Kadang-kadang yalah orang buat salah tu bukannya tahu pun benda tu sebenarnya nya di bawah jenis kesalahan apa. Nya undang-undang Malaysia. So, siapa yang boleh daknya laporkan bila daknya perasan yang daknya kena jadi mangsa jenayah cyber macam tu. That's why siapa yang menghasut benda yang pelik-pelik di sosial media, sila ambil perhatian. Tok merupakan akta-akta. Kita orang boleh kena tangkap. Dia kena tangkap, boleh kena akta tu so amat penting viewer mengetahui akta-akta. Kita boleh kena tangkap mun kita menghantar berita palsu, menghantar mesej-mesej berunsur fitnah dan sebagainya. Okay, so nya boleh merujuk kepada jenis kesalahannya, merujuk kepada akta. Mungkin bilanya dah terkena jadi jenayah, jadi mangsa jenayah cyber ke, mangsa penipuan ke, nya boleh tengok akta-akta tu semualah. Okey. Okey, modul yang terakhir tu Cik Di, pustaka in the box. Pustaka apa ya Tini? Kami nanya kita nanya kami. Okay, alright. So pustaka in the box tu merupakan salah satu inisiatif kerajaan Pustaka Negeri Sarawak, ya, dan juga dengan Sarawak Multimedia Authority. Kita tahu nak di Sarawak tu coverage internetnya si menyeluruh nak. Ada kampung-kampung nang si ada internet nak Tini. Yes, banyak. Kita susah pergi nak dapat internet. So untuk program jangka pendek tu kita menawarkan perkhidmatan we call pustaka in a box, offline internet. Maknanya akses kepada maklumat hanya menggunakan wifi, menggunakan data-data telekomunikasi kedak Celcom, Maxis dan sebagainya. Okay. Yang penting handphone, smartphone mesti ada ciri-ciri wifi ya, Dek. Kita just on wifi and then kita dapat akses maklumat yang dah ada di dalam pustaka in the box. Ini kecil je kotaknya. Kecil je. Then kecil je kotaknya and then yang dapat hidup makan power bank je. Yes, nya pakai power bank ya, si perlu nak. So nya si ada limit data bank, kita boleh view apa je konten yang ada di dalam pustaka in the box. And then sekedar kampung contohnya kita boleh boleh angkah pustaka in the box di balai raya untuk penduduk-penduduk atau di perpustakaan desa. Pengguna kita dapat mengakses dengan hanya on wifi di handphone, di telefon bimbit. So di situ merupakan antara kandungannya pustaka in the box, Khan Academy. Itu merupakan modul-modul sains dan matematik untuk student lah. Student. Ini ada video tentang matematik. Lepas ya buku-buku percuma, e-book. Greatest book of the world, Gutenberg, Project Gutenberg. Okay. Lepas ya di situ pun ada Wikipedia, Wikipedia for School. Okay. So maklumat ni dapat diakses dengan menggunakan pustaka in the box. So ada banyak modul-modul yang boleh ditangga dekat situ lah. Macam kita menambahkan modul berkaitan apa yang kita letak dalam kita pun portal pembelajaran pun ada dalam pustaka in the box tu. Adalah bahagian mengenai pustaka in the box lah. Okey. Kami rasa Rami juga akan nanya, nak cene nak
apply Pustaka in a Box. So siapa-siapa sekolah yang tak ada internet atau kampung-kampung yang tak ada internet boleh tulis surat kepada Pustaka Negeri Sarawak. Kita akan mengkaji keperluan kita orang dan kami orang akan buat tindakan susulan lah bagaimana kita nak membekalkan Pustaka in a Box untuk kampung-kampung dan juga sekolah-sekolah yang tiada talian internet. Yes. Okay. Menurut saya tu, lebih kepada macam apa sidaknya pun pendapat ataupun apa yang kemahiran yang sidaknya dapat, apa yang refleksi sidaknya mengenai modul yang kita tawarkan dalam e-pembelajaran tu. Okey, sebelumnya banyak lagi sebenarnya kita pun studentnya terlepas pandang sebab sidaknya lupa ataupun sidaknya tidak tahulah cara yang kiranya perlu untuk isi borang tu. Borang tu adalah mengenai selepas penilaian kita selepas pengetahuan. Pre and post question itu penting tu sebab saya ulang balik kita sebagai provider untuk bengkel open learning tu Pandai tu, kita mesti mau tahu tahap pencapaian dan juga tahap pemahaman dan juga tahap keberkesanan kita punya student-student selepas mengikuti bengkel Pandai. Sebab dengan adanya borang soal selidik tu, kami orang dapat memperbaiki dan mutu dan juga konten isi kandungan yang ada di dalam program Pandai tu. Salah satu soalannya adalah pengetahuan saya mengenai Pandai. Mungkin masa before-nya ngikut program tu yang letaknya adalah sangat lemah. Nya memang situ Pandai. Lepas ngikut tu yang letak sangat baik. Kita nak nanggap apa pengetahuannya, macam menggunakan peralatan digital untuk dengan lebih berkesan. Macam contoh tadi adalah yang menggunakan internet untuk mencari maklumat dekat ataupun mencari e-book dekat e-pustaka. Okey. Yang membezakan baik buruk penggunaan peralatan digital. Mungkin before tu Nyasi tahu pun yang komen-komen kutu-kutu orang yang sebenarnya adalah jenayah ataupun cyberbullying. Tahu lepasnya kot Nya dah tahulah benda yang adalah salah satu jenayah apa semualah. Okey, Nya kena isi sampai habislah. Okey, dekat situ Jamadah dari bengkel ni saya telah berjaya mendaftar akaun apa. Sebab ialah kita pun lepas kita yang ngikut modul-modul kita menggalakkan ataupun berharap semua sebenarnya mencuba aplikasi tersebut. Sebab memang bukan hanya pengetahuan tapi memang akan setidaknya akan gunalah macam Sarawak Pay akan digunakan untuk setidaknya bayar bil, memang sangat mudah. So macam free dah tadi, setidaknya boleh baca newspaper, e-magazine semua yang secara percuma dengan senang. Okay, Grab kita pun dah ajar dekat modul yang ke 3 macam ni nak menggunakan Grab lah. Okay. Tapi rasanya tidak akan ada student yang akan mengatakan tidak mempunyai kesemua akaun lah sebabnya kadang-kadang akan terus belajar, yang akan terus cuba. Yang akan terus install lah kan, submit. Okey, dekat situ kita akan nanggah lah jadi setidaknya konten terdapat setidaknya yes apa yang setidaknya dapat daripada kursus kita tu. Situ yang mana situ sangat berguna dan dapat memberi info kepada semua. Okey, bengkel yang padat dengan info-info yang berguna untuk kegunaan harian. So menyampaikan maklumat yang penting dalam teknologi internet. So maksudnya kita macam kami rasa, kami believe benda tu dah macam mencapai kita pun target. So kita nak memberi sesuatu yang setidaknya boleh guna kehidupan harian setidaknya lah. Jadi dekat situ. Betul. So modul Pandai ni merupakan modul keterangkuman digital di mana semua
penduduk-penduduk yang warga-warga digital. Saya anggap kita ni merupakan warga digital sebab semua maklumat, semua perkhidmatan, semua cara kita the new normal kan? Norma yang baru. Baik dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi kehidupan harian, macam tadi kami bayar bil api tak nak, kami pakai e-banking. Kami bayar bil air tadi, pakai Sarawak Pay. So kita mesti embrace dengan teknologi-teknologi dan juga norma-norma baru agar kita mampu survive lah dalam dunia digital dan juga dunia norma baru selepas pandemik COVID-19 ini. Jadi last kali maybe we talk about certificate. Yes, kita klik situ. Habuannya. Okay. Selepas mengikuti program tu, student dapat okey, bilanya dapat Tok akan terus. Yes, akan terima. Tok adalah sijil setidaknya. Tok merupakan sijil e-sijil lah, sijil penyertaan e-certificate. Di situ kita orang akan akan nerima. Sijil tu nya very unique nya setiap sijilnya ada ID-nya, si boleh bulat. Kami orang dapat detect sama ada sijil tu palsu ke si. Biarlah kita menggalakkan setidaknya letak nama penuh. Supaya kacaklah upah sijil sidak tu. Meletak nama merata nama artis apa semua macam nya nak beri dengan sekolah ke pihak majikannya ke bosnya pun ataupun pihak HR madah yang nya dah ikut tu pun macam orang siapa membuktikannya dah ikut sebab nama adalah berbeza. So kita menggalakkan setidaknya letak nama sendirilah, nama penuh sendirilah. Akhirnya adalah disain oleh kita pun CEO lah, Ketua Pegawai Eksekutif kita, Dr. Rashidah Haji Buang Hassan. So setidaknya boleh simpan, boleh download, setidaknya boleh print. Semua paperless lah ini. Si perlu physically collect dan sijil di pustaka. Tok semua online. Online semua. Okey, ya adalah kami rasa dah cukup banyak dah yang kita buat cerita di mana kita dah guide setidaknya satu persatu daripada mula daripada sampailah habis macam mana nak mengikuti kursus pembelajaran pandai tu. Okey. So bagi viewer-viewer yang ingin tanya soalan boleh tanya lagi soalan walaupun mungkin kami mesti dapat jawab kinet-kinet but kami akan jawab kemudian. Kita boleh just tinggalkan soalan kita di Facebook dan juga di YouTube. Okey. Sesi ini akan disiarkan melalui dua platform ini, YouTube dan Facebook. So untuk seterusnya jangan lupa sekian saja Tini. Thank you Tini. Okay, thank you Cik Edison. Thank you Tini. Thank you for ini merupakan e-literasi yang pertama. Jangan lupa setiap Rabu setiap Rabu pukul 10 pagi e-literasi akan ke udara di YouTube dan Facebook 10 pagi. Dengan topik-topik yang baru, dengan topik-topik yang menarik untuk dikongsikan bersama. Okey, pada minggu hadapan topiknya adalah berkaitan panduan cara untuk mendaftar menjadi ahli pustaka negeri Sarawak. Okey. Kami yang si tahu macam mana. Bagus. Jadi akan daftar ID dengan membership. Yes, pustakawan kita sendiri yang akan mengajar setidaknya. So, boleh sambil menanggar video tersebut ataupun yang mungkin buat secara live, saudara boleh belajar bersama. Mungkin masa yang boleh tanya soalan. So mungkin mau cepat, tanyalah soalan kepada kita pun pustakawan masa ya. Okey, rasanya kita sampai di sini sajalah Cik Edison.
Ya. Okey, terima Okey. kasih. Jumpa Bye. lagi. Bye.